Okay, apa jadi dengan trading kita CFF lah? Hmm. Apa kita trade pada asas lepas? Tapi sebelum Apa tu kita jadi? tengok news ya. Tengok news dulu tuan-tuan. Sama-sama kita Betul. tengok. Jadi pada Korek Pak Tora dulu. kita tengok hari ni banyak news lah CFF ni, memang banyak CFF kita tengok ni. Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah kat sini ada CAD pada 1 pagi tadi. Petang tadi pun ada 10-year bond auction untuk USD. Petang-petang ada pagi tadi ya, 2 pagi. Ada US Media Impact. 5 petang tadi ada Bank of England, Government Barely Speaks, Big Impact News. Pada 6 petang tadi ada Media Impact News untuk Euro, yang mana ada forecast untuk ekonomi Euro. 9.30 malam tadi, sejam yang sebelum tadi, ada berita US dollar, yang mana kalau bacaan ni memang positif lah, lebih pada jangkaan untuk CPI 0.6 banding dengan forecast 0.4 berkurang, yang mana lebih juga daripada engulfing lah, orang kata lah, lebih daripada bulan lepas CPI. Jadi ini berita yang sangat baik untuk US dollar. Jadi pada malam ni kita cuba target untuk buy dollar. Kalau ada setup kita cuba cari, insyaAllah kita akan share sebabkan ada berita yang kuat untuk US dollar. Employment claim pun dah tak banyak beza lah banding dengan forecast. Dan yang sebenarnya kita tengok harga dunia bentuk punya bilangan dia ni kurang 227 kepada forecast dan kurang pada 23. Employment claim ni lagi kurang, lagi bagus ya tuan-tuan, sebabkan oleh menunjukkan orang ramai bekerja. Orang ramai bekerja, orang tak minta subsidi tak bekerja. Jadi memang bagus. USD 33 news untuk USD, memang tahniah diucapkan TikTok Nis. Malam ni tuan-tuan kena hati-hati. 2 pagi ada 30-year bond auction untuk Media Impact News. Esok Australian dollar. Dan juga Bank Jepun cuti esok. Tuan-tuan JPY akan trade. Mungkin dia akan jadi sideways. 10 pagi ada New Zealand dollar Media Impact News. Esok tak banyak sangat news. Cuma market JPY dia yang ke perlahan lah. JPP juga ada news 3 petang nak juga lepas main Jumaat ni. Dia nak juga. Nak juga. 11 malam esok ada Medium Impact News untuk US dollar, Prelim UOM, University of Michigan Consumer Sentiment. Okay, kalau ikutkan bacaan ni, dia kata forecastnya adalah sama dengan bulan lepas. Alright, kita jangan tunggu Medium Impact News pada esok. Jadi kita trade AUD malam ni, kalau ada floating tu hati-hati sebabkan mungkin ada news dollar yang berimpact pada trading tuan-tuan. Sebenarnya saya akan pass ke C4F untuk tengok kita punya currency strength meter. Terima kasih untuk C4F untuk Forex Victoria. Okay, so untuk part saya akan share macam biasa tuan-tuan. Kita akan baca sekali lalu kita akan buat secara overall view untuk currency strength. So tuan-tuan yang mana baru pada hari ni tuan-tuan boleh masuk website finbase.com. Boleh tekan dekat sinilah, sini banyak forex sini. Crypto sampai trade crypto, boleh tekan crypto sini. So kita tekan forex. So tuan-tuan akan dapat dia punya bacaan dia. Bacaan secara overall view, dan di bawah ini kita ada kekuatan untuk currency yang mana paling kuat, lemah dan sebagainya. So tuan-tuan boleh decide untuk nak trade pair mana yang tuan-tuan rasa berbaloi yang tuan-tuan rasa selamat nak trade. Okay. Alright, so Euro USD tuan-tuan. Okay, Euro USD tuan-tuan boleh lihat dekat sini. Kekuatan memihak kepada USD. Tetapi nak kata kuat tu macam saya katalah okey sebab dia kata 0.31, dia bukan 0.5 above kan. Okey. Sekiranya kalau tuan-tuan lihat dekat candle yang terbentuk, latest candle itu close dengan keadaan macam tu, keadaan bearish, merah kan, dan keadaannya berbentuk candle kapit seperti itu, bermaksud dia akan turun lagi sehingga level 1.35 ataupun 1.13 ataupun 1.13. Tu area yang dia akan turun sekiranya candle ini close dengan keadaan candle bearish. Okay, dia akan turun sehingga 1.135 dan boleh pergi 1.13. Alright, GU negatif 0.01 memang sideways tuan-tuan, tak ada perbezaan negatif 0.01 dengan negatif 0.05, negatif 0.01 tak ada apa-apa. Okey, bermaksud sekarang ni masih lagi sideways, di mana kalau tuan-tuan lihat dekat candle itu, tiada sebarang candle pun yang telah melepasi dominan candle merah di situ. Maka
di sini kekuatan currency GBP ataupun USD berada pada takuk yang sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Sikit-sikit tu tak payah baca. So kena tunggu yang mana break dominant candle dahulu. Okay. Tetapi ini di sini kekuatannya kita tengok lebih kuat lah untuk dia nak naik tuan-tuan. Kalau dia nak turun pun sampai tutupan 34 ni. Sebab di situ ada dua kali candle cupping ataupun level yang sangat-sangat kuat, level support yang sangat kuat yang akan membolehkan dia melonjak ke atas sedikit. Tetapi macam mana pun sekarang sideways, kalau tunggu dia break dominant candle dahulu. Okey, UJ tuan-tuan boleh lihat USD sangat kuat berbanding JPY di mana positif 0.70%, di mana more than 0.5. So tuan-tuan tengok candle itu besar body dia, tetapi belum lagi close di mana dia masih bermain di level 116.32, iaitu di level resistance yang sangat kuat. Okey, di mana sekiranya dia boleh break level 100%, maka dia boleh pergi lebih jauh. Tunggu candle close, sekiranya dia tak boleh break, dia akan patah balik ke 50%, iaitu di area 11550 dan juga 115. Di antara itulah, di antara area 115 sehingga 115.50. Kalau dia tak boleh break area resistance, kalau dia boleh break, dia boleh pergi jauh lagi sebab itu area 100%, level 100%. WTI tuan-tuan melihat negatif 0.01%, bermaksud sama-sama, maksud moderate, bermaksud dia considerate. Maknanya dia tak kuat, tak lebih, tak kurang. Bermaksud kalau tuan-tuan tengok dekat dominant candle merah tu, tak ada satu pun yang boleh break lagi. Tiada satu pun yang masih boleh break lagi. Alright. USD CAD tuan-tuan, USD CAD positif 0.35%, USD lebih kuat 0.35%, bermaksud kuat juga, tetapi belum melebihi 0.5 adalah kita boleh katakan bahawa keadaan dia boleh pergi di mana-mana saja. Cuma sekarang masih memihak pada USD sedikit. Sebab apa? Kalau tuan-tuan lihat dekat candle tersebut, di mana candle dominant bullish itu tiada sebarang candle lagi yang boleh memecahkan lagi atau boleh break candle tersebut. Jadi kita kata dekat sini adalah, kalau tuan-tuan lihat level 1.28 tu adalah level yang sangat kuat, maknanya level resistance yang sangat kuat, di mana tu dia nak tembus ke atas pun agak sukar, dan dia nak turun ke bawah tu agak mudah lagi pada saya sebab bawah tu belum lagi ditest. Tetapi macam mana pun kena tunggu candle close juga, kena break juga dominant merah. Dominant merah ataupun candle dominant biru tu, tengok dia break ke mana, tuan-tuan boleh buat decision. Sekarang ni plus 0.37 menunjukkan dia nak naik, mungkin dia nak naik test 1.28 saja macam tu. Ataupun tak sampai sebab kalau tuan-tuan gariskan dia dah dua kali test dekat area situ, dan kali kedua ni dia test kali kedua. Maksud mungkin dia nak kuat, nak turun lah, walaupun bacaan USD lagi kuat. So kena berhati-hatilah. Okay, USD, U-Shave tuan-tuan lihat USD lebih kuat plus 0.55. Ini boleh dijadikan panduan, maknanya dia kuat lah sekarang ni, dia tengah kuat. Okay, kalau body tu close dengan body biru, maksud dia akan naik lagi sampai 0.935. Okay, dia akan naik lagi sampai 0.935, memandangkan area resistance di atas itu belum lagi ditest. Bermaksud dia akan naik. Okay, dia akan naik. Cuma test sekali ya belah hujung sana, lama dulu kan. Tu kali kedua dia akan test, dia kena benda tu, mungkin dia akan turun lah, mungkin lah kalau dia tak boleh break level 100% tu. Okay, AUD USD negatif 0.21%. Okay, dikatakan nak kata kuat pun tak kuat lah. Tak terang mana pun, USD lebih kuat daripada AUD, tak terang mana. So kalau tuan-tuan lihat di bawah tu, kita lihat baru saja candle bullish melepasi atau melebihi candle dominan merah tu ke atas. Tetapi di mana 0.72 itu adalah kawasan high volume area dan kawasan yang agak sukar untuk dia melepasi ke atas lah. Dia boleh, tak kata tak boleh, dia boleh melepasi ke atas. Cumanya mungkin dia akan patah balik untuk test balik 0.709, 708 macam tu lah, untuk dia nak naik. Sebelum dia naik, dia akan cari 50% dulu. Okay, 50% saya sebut 50% ni adalah FIBO lah, maknanya saya nampak lah FIBO, dia gambarkan lah kan, dia agak-agak macam tu. Okay, so gold tu kita lihat negatif 0.39, bermaksud kekuatan pada USD lagi kuat sedikit daripada HKU, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai panduan juga. Sebab apa? Belum melebihi negatif 0.5. Jadi kekuatan untuk turunnya ada, bukan tak ada. Tapi kita nak kata dia nak naik pun boleh naik lagi. Sebab apa? Level 1850
iaitu resistance sebelum ni belum lagi ditest, boleh dikatakan boleh secah situ dulu sebelum dia nak turun ke ataupun dia nak naik, dia akan test itu dulu. Ya. Okay, NU negatif 0.23 tuan-tuan, maknanya USD lagi kuat tapi tidak kuat sangat lah, orang kata so-so sahaja. Okay, so dia boleh naik lagi, dia boleh naik juga untuk test level sedikit dari 0.675 macam tu, boleh juga dia naik, tetapi dia juga boleh turun untuk test 0.66 semula. Tu maksudnya dia naik tak naik sama banyak. Euro GBP negatif 0.28 maknanya GBP lebih kuat pada euro. Okey, kalau candle itu close tuan-tuan lihat kalau candle itu close dengan candle merah, kemungkinan untuk dia turun nak test balik area 0.835 tu ada. Tinggi tinggi kemungkinan untuk dia nak test 0.835 tu tinggi kalau dia close dengan candle merah. Okey. GJ positif 0.62 bermaksud GBP lagi kuat daripada JPY, itu kuat dan sangat kuat sekarang ni. Sekiranya kalau tuan-tuan lihat level yang sebelum ni, kalau tarik tempoh kan more than 100% dia close lebih daripada level more than 100%, dia akan pergi ke level seterusnya iaitu 168%. Dia akan sampai ke situ, tapi syarat dia kena close melebihi, kena itu close dan lebih daripada 100%, insyaAllah dia akan naik. So GJ tuan-tuan boleh standby untuk buy lah sekiranya dia close level 100%. BTC USD, so USD lebih kuat daripada Bitcoin 0.56, tetapi kuat-kuat dia pun tidak masih lagi belum pecah dominant candle bullish So jadi sebarang kemungkinan boleh berlaku di sini. Ya, betul. Tepat sekali. Betul. Banyak kemungkinan. Hari ni hari berdarah untuk Bitcoin Betul. Aduh. So sekarang kalau kita tengok level Bitcoin USD paling kuat, tetapi tak kuat mana pun, lebih kurang susu juga kan. Dalam lari negatif 0.04 macam tu kan. Macam sebanyak dikatakan consolidate sebenarnya, banyak consolidate lah sebenarnya. Kalau macam Bitcoin ni tak boleh katalah pergerakan dia laju, kalau macam kekuatan dia positif 0.5 something, lebih kurang sebenarnya consolidate lah sebenarnya, sebab dia pergerakan yang laju, kita tak nampak sangat. Macam gold dan sebagainya, betul juga, sebab dia nampak lebih kurang sama lah, tak kuat mana pun sebenarnya. Cuma JPY lah menunjuk kelemahan yang nampak yang ketara. Macam itulah. Okey, saya pas dekat sahabat saya untuk tak analisa indeks dolar Amerika. Indeks dolar. $4. $4. Saya pas dekat sahabat saya, insya-Allah. Alright, baik. Terima kasih Super F. Saya akan share skrin saya. Indeks dolar sama-sama kita lihat. Okay, untuk indeks dolar kita jangkakan US dollar akan melemah, tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dia melemah sekejap lah, tapi sebenarnya dia tak test ke kawasan support di bawah ni. Apa yang berlaku adalah dia masuk balik ke kawasan swap zone. Kita jangkakan dia nak buat hand and shoulder. Tapi sekarang apa yang berlaku adalah satu breakout solid. Cuma lagi 20 minit. Candle ni masih belum close. Kalau dia mampu close di atas candle di atas line yang kita tandakan ni, swap zone di atas ni, dia menunjukkan resistance sudah break. Resistance sudah break, dia akan jadi new support. Selepas new support, dia akan terus ke atas pula lah. So pergerakan bawah ni dah tak valid tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sell dolar, kita ada tak valid sebab kita kata sekarang ni pair sudah bergerak sebab oleh news pada pukul 9.30 malam tadi. News pada malam tadi, 9.30 malam tadi dia telah memberi impact sangat kuat pada dolar. Siapa yang dapat buy tadi boleh hold lama, insyaAllah. Indeks dolar kita jangkakan untuk sampai ke area-area tahan ni balik. Sebab apa area tahan ni? Area tadi pernah menjadi kawasan resistant. So resistant biasanya dia akan jadi tempat price untuk sampai balik semula. Macam bawah ni, dan dia pernah jadi resistant, dia masuk balik dia reject, tapi kita jangka dia nak turun bawah tapi tak jadi. Ini satu impulsif. Sebenarnya dia berlaku breakout di kawasan resistant. Memang insyaAllah dolar akan naik. Cuma kalau tuan-tuan yang sekarang ni dah terlambat, kita tunggu dia buat pullback dulu. Dah lengkap pullback, baru kita akan masuk balik untuk indeks dolar di H1. So di daily pun kita nampak dia nampak dalam candle ada candle lagi tak mampu break lagi, tapi ada kemungkinan untuk dia test tempat yang kita tanda lagi lah. Kalau di daily di H4 masih lagi 3 jam. Kalau 3 jam sejam setengah, kalau sejam setengah dia mampu close di kawasan resistant, lebih atas kawasan resistant, dia akan jadi satu buy kuat sebabkan oleh satu ini kawasan US. Sekarang ni waktu US dan candle yang berlaku adalah satu candle solid breakout. Dia mungkin akan retrace, mungkin tak. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat, tetap buy stop di atas high kalau tuan-tuan kena H4 ni close. Sebab nanti dia akan tarik sekali perjalanan untuk naik ke kawasan resistant. Okay.
H1 kita dah tengok tadi. Nampak masih ada lagi setengah jam. Memang dia akan buat naik. Memang ni satu breakout solid di H1. Cuma H4 boleh confirm. M30 dia berlaku rejection kejap. Tapi ni masih kata 5 minit pertama memang macam-macam boleh jadilah. Kalau ikutkan ni 2 batang untuk index dolar dia naik sebanyak 50 pip. Banding dengan pergerakan sebelum ni dia naik berapa pip? 30 pip. Tapi untuk berapa lama ni? Dalam 185 bagi kira dalam 90 jam dia main sideway dan 2 jam pertama berlaku breakout ke atas lah. Kita dapat lihat lah kat sini 2 jam sampai sejam lepas dia berlaku breakout. Jadi memang kita dah katakan ini passive wave. Macam ni lah yang passive wave. Di standby ya. Standby apa? Standby nak untuk buy. So line yang kita tandakan adalah line di sini lah. Tuan-tuan boleh tengok tempat persilangan antara dua line ni. Di sini saya jangkakan price akan retrace, dia akan buat correction dan sebelah tu baru dia akan naik lah. Kalau dia buat pullback, kalau tak buat pullback, naik pakai rem. Naik pakai rem, mungkin dia akan test kawasan sini lah. So area sini elok kita letak beberapa position. Kalau tuan-tuan ada margin besar, boleh tahan floating besar di Euro USD ke, di gold ke, di minyak lebih macam sikit minyak kita akan settle nanti. Untuk index dolar dia akan jadi tuan-tuan boleh letak buy kat sini lah. Tak cari buy, mungkin buka stokastik, tunggu dia jadi masuk dalam bawah 20 balik, dia breakout ke atas 20 tu, tuan-tuan buy je lah, insyaAllah. Terdelete dah pula. Seterusnya saya akan tengok gold macam mana pergerakan gold sebelum saya pass ke C4F. Ok, untuk gold di daily semalam satu candle bullish breakout, tapi adakah dia breakout solid? Ini menunjukkan dia sedang masuk balik. Dan apa yang dia buat sini adalah satu mother candle. Mother candle adalah trading strategi yang kami antara yang kami gemar lah. Sebab apa? Mother candle ni dia banyak setup macam ni Ini mother candle bullish. Dia break. Dia dalam ni ada 3 candle, dia naik batang. Dalam ni dia main balik 3 batang dia H4. 1 2 3 batang, dia naik. Dan ini juga mother candle. Ini dia buat fake out lah. Nampak macam dia nak sell lah. Tapi dia masuk balik dan dia turun naik balik. So ini setup mother candle. Dan candle pada H4 yang sebelum, sebenarnya dia tak close di bawah mother candle ini. Ini menunjukkan price dah ada bullish momentum yang menolak dia balik. Jadi kalau tuan-tuan buy gold sekarang ni adalah lebih logik lah, sebab ini kawasan support Tuan-tuan boleh tanda mungkin dekat, nak taruh Fibo tak? Berarti dekat candle ni sepatutnya boleh tarik dia. Tak apalah. Ini nak cakap saya tak buy, mungkin kita kata tengok time frame lebih kecil. Ini kalau tuan-tuan dapat tengok ada candle pin bar lagi yang terjadi pada time frame H1. Ada pin bar close pada pukul 12, pukul 11 nanti. Ada pin bar, insya-Allah gold boleh naik lagi disebabkan oleh kita tengok rejection strong rejection pada H1 yang sebelumnya dan sekarang. Pukul 11 nanti kalau candle shadow panjang macam ni, elok kita buy. Dan kita boleh next target kita 18.50 pun boleh, insyaAllah. 18.40 pun boleh, 18.50 pun boleh. Area tempat yang kata orang ambil number, insyaAllah gold boleh sampai. Di time frame lebih kecil, kita dapat lihat permainan dia ni, satu rejection. Ini mungkin dia kena kejap untuk sama turun. Ni ada juga kemungkinan nak turun ni. Sebab ni USD strong, tapi ni dia menunjukkan sideway lah. Ni siapa yang trade news, dia faham kenapa dia buat bentuk macam ni manipulation. Dan sekiranya kalau H1 close macam ni, shadow bawah panjang, boleh jadi naik balik. Cuma kita kena confirm M30 sebab M30 lah ni dia masih 21 minit. Kira 9 minit pertama sebelum candle yang sebelumnya. 9 minit pertama ni apa-apa boleh jadi. Kalau ikutkan dia sudah reject di kawasan ni lah. Kawasan apa kita panggil? Kawasan supply. So supply dia masuk balik kali kedua, dia reject. Tuan-tuan boleh tengok ni. Ini memang saya nak kata kalau dia mampu close candle bullish, tuan-tuan boleh buy untuk gold. Saya nak gold boleh buy. Okay, cuma kena tuan tunggu confirm. Dan next target mungkin dekat 18.50. Dekat area sini kawasan resistant. Ni satu rejection kuat kalau tuan-tuan dapat close di H1 Tuan-tuan dapat tengok dia shadow. Time frame lebih kecil, market tengah volatile, tak juga nak trade. Rejection kita tunggu H1
Ini sebenarnya sampai kawasan support. Support dia akan cari resistance. Tapi kalau dia break bawah ni, baru kita kata dia nak cari kawasan resistance. Dan shadow yang sepanjang ni, tuan-tuan boleh tengok di F15, rupanya ada satu kawasan tempat yang dia trace untuk cari buy. Ini kawasan apa? Ini kawasan support zone, resistance, dan dia akan jadi support, base, kemudian sini dia masuk balik, ambil order, dia pump naik balik. Okay? Ini biasalah kita nampak. Kita tak tahu baca dekat mana ni, tak jangka dia turun sampai 18.23. Tapi sebenarnya dia boleh sampai. Ini pergerakan gold yang kata volatile dan juga dahsyat lah. Alright. Seterusnya saya akan pass ke C4F. Boleh? Sama buat analisa. Boleh. Okay, terima kasih Sifai untuk analisa gold untuk gold. Okay, so untuk saya sekejap kita akan share dulu. Okay, sebelum tu nak bagi tahu kalau sekiranya tuan-tuan ada setup-setup yang nak dibincangkan bersama, boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah kita akan berbincang bersama-sama. Mudah-mudahan orang kata apa, ada manfaat ataupun ada keyakinan untuk yang ini trader, orang kata nak trade ni supaya jadi ada backup lah daripada perbincangan kita tadi. Alright, so kita akan bacakan balik signal kita bagi hari tu. Sasa itu UJ, kita ada entry tuan-tuan, hari tu dekat sini. So alhamdulillah tuan-tuan, saya entry dekat level 100, nampak dia break 100, dia akan sampai punya 161. Okay, so tahniah siapa yang dah sampai, yang dah berbuat untung dekat sini. Nampak untuk UJ, tahniah tuan-tuan. Alright, dan kita kata kita jangkau dia akan sampai sini. So BE tuan-tuan dah boleh tarik dekat sini dah, level 100. Okay, hold dulu. Alright, hold dulu insya-Allah. Sebab sekarang USD sangat kuat, JPY sangat lemah. Kebaran kalian untuk dia nak naik tu sangat tinggi. Kebaran kalian untuk dia nak touch 261% pun sangat kuat. Jadi setup ni masih saya hold. Okay, tetapi BE tuan-tuan letak dekat level sini 161%. Alright. Okay, supaya dapat setup yang cantik ya. So USD memang kuat lagi, so kita masih boleh hold lah. Okay, untuk Euro JPY alhamdulillah juga kita akan ada bagi hari tu entry dan alhamdulillah sudah kena TP kita. Okay, so Euro JPY pun tuan-tuan dah dapat profit. Tahniah. Untuk Bitcoin BTC hari tu kita ada beritahu, so tuan-tuan dia akan turun betul dia memang akan turun untuk test area sini. Nampak? Dia akan test, dia turun dulu. Tapi dia naik sejak sini kan, dia turun tak apa lebih kurang macam mana pun dia akan test balik area tengah ni sebab area support ni sangat-sangatlah valid. Dan sekarang dia masih berada di level 100. Bila masih berada di level 100, tetapi sekarang keadaan dia masih sideways. Mungkin lama juga lah dia akan bermain di level 100 ini sebelum dia naik ke atas. Itu yang boleh kita baca secara overall view. Nanti saya akan tengok dengan lebih detail. Boleh Sifai tak? Jadi benda ni saya buang merah ni tu tuan-tuan boleh hold lagi tuan boleh hold, saya dekat hold lah. Yang buat BE lah senang Okey, so saya akan bagi setup daripada atas pula. Malam di bawah itu daripada bawah sampai ni dah atas. Senang kerja sebenarnya kalau orang bagi orang komen untuk pay mana baru kita boleh buat sebenarnya nanti saya ikut flow je tu lah. Supaya buat ni lah. Buat USD, pay USD lah sedap sikit malam. Okey, nak pay USD betul juga lah, USD tengah kuat kan. Kita carilah pay USD. So kita tanda siap AUD USD. AUD USD lah. Okey, so untuk AUD USD. Okey. So cara untuk kaedah dia sama lah tuan macam kalau saya selalu cerita main. Kalau tuan tengok keadaan AUD dengan USD sekarang ni jadi USD adalah nombor 1 betul. Sekarang ni kalau kita lihat saya kata perbezaannya tak nampak sangat. Sekarang kalau kita lihat AUD punya kekuatan sudah melebihi USD balik. Okey, kalau kita buka Finbi balik dia sudah berubah Kita kena selalu tengok dekat situ lah. Okey, dia sudah berubah sedikit. Okey, jadi adakah AUD ni boleh beat USD? Tapi USD still kuat, still kuat. Adakah dia akan bermain sideways dan sebagainya? Okey, bila jadi keadaan yang macam itu, apa yang tuan-tuan buat adalah tuan-tuan stick kepada teknik tuan-tuan dan sendiri. Macam mana tuan-tuan stick kepada teknik tuan-tuan? Macam saya guna support resistance, saya akan pakai rapport ini dengan Fibo. Jadi saya akan tengok balik support resistance dia. Okey, support resistance ni bukan apa, kita nak cari level mana yang dia belum lagi test dan kemungkinan yang mungkin boleh berlaku. Iaitu antaranya ialah dia boleh naik sampai sini lah. Sebab kita faham Okey, nampak dia mungkin boleh naik sini dan juga dia juga boleh turun.
nampak, ataupun test balik sini dia punya support belum complete jadi bermaksud di sini. Alright, di sini yang terdekat yang dia boleh sampai. Okay, so kita tukar balik kepada lilin. Jadi bila keadaan macam ini, apa yang tuan boleh buat adalah, ini dah test 50% tuan-tuan Tuan boleh tarik fibo daripada sini, okay. Tuan nak tarik daripada sini boleh, tuan nak tarik daripada sini pun boleh, tarik daripada sini pun boleh. Depend pada tuan-tuan Tapi kalau tarik daripada sini pun sama, tuan boleh lihat bacaan dia ada beberapa panduan tuan boleh lihat. Sebab tu tengok tu ada teknik combination of fibo combine by 2-3 fibo, okay, banyak lah. Okay, tak apa. Kalau kita tengok daripada sini, fibo kita, kan? Dia bermain di antara level 0.5 mana 50% dan 1.8%. Dia bermain di sini. Bila keadaan bermain di sini tuan-tuan, area 50% ni area yang sangat-sangat kuat pada saya. Sangat kuat. Dan bila kata dia naik, dia test pun memang area yang cantik tau. 3.6%. Dia naik balik, nampak dekat sini area 38.2%, dia buat satu candle carpet untuk meneruskan perjalanan dia. Dan di sini masih lagi membentuk satu lagi candle carpet. Kalau candle ini close dengan candle bullish, macam ni candle biru ni close, insyaAllah kemungkinan tu dia nak pergi ke level 78% adalah sangat tinggi. Okey, itu satu. Saya nak beritahu satu tuan-tuan. Okay, kemungkinan kalau dia close lah, nak pergi ke sini sebenarnya sangat tinggi. Okey. Nombor 2. Okey, nampak bacaan dia satu. Tuan-tuan dapat cerita sebab ini ada area candle carpet dan tuan ini area kuat juga sebenarnya, kuat support yang boleh dijadikan panduan. Nombor 2, kalau tuan-tuan tarik fibo daripada sini. Alright. Okey, so tuan-tuan boleh lihat sekarang dia retest dekat 38.2%. Area yang sangat-sangat juga cantik. Okey, dan sekarang dia sudah pergi ke area 100%. Cuma dia boleh break, tak boleh break, semua sekarang ni semua tak boleh break dengan body, nampak? Kalau tuan-tuan lihat semua break dengan, semua masih berada body di dalam, dia tak break betul-betul lagi, dia tak reject betul-betul level 100 lagi. Ini pun boleh jadikan panduan. Kalau dia reject close benda ni, contoh dia close dengan candle carpet ni, tetapi dia buat next candle dan next candle itu close di atas ini, maka pergerakan dia juga boleh pergi ke situ. Itu ideal tuan-tuan boleh pergi ke 1618%. Okey. Faham tuan-tuan? Itu. Boleh boleh juga dijadikan sebagai panduan. Dan juga nombor 2, ni saya buat agak contohnya saya buat lain macam sih hari ni kan. Okey, ni combination beberapa figur yang tuan-tuan boleh guna pakai. Dan juga tuan-tuan lihat dekat sini, kalau di sini kita gunakan benda ni, mana dia sudah reject level 100%, di mana dia sudah test level 50%, nampak? Test 50%. Bermaksud di sini dia juga akan sampai ke level yang saya tandakan tadi, nampak tepat kan? 1.618, 1% lah. Area sini. Tuan-tuan boleh jadikan panduan. Apa-apa benda pun, saya cakap tu 3 benda yang saya sebutkan kalau tuan-tuan perasan, apa persamaan dia? Persamaan dia simple tuan-tuan. Pastikan candle ini, candle carpet ni, dia close dengan keadaan candle carpet dan next candle mesti reject 100%. InsyaAllah dia akan sampai level ini. Okay, tak apa, kalau kita ni kita tandakan lagi, kita dapat kita tinggal yang last sajalah. Mesti reject, mana dia close macam ni, dia buat satu lagi candle, kita dia close macam ni kan, dia buat satu candle biru, bullish, dan bullish itu dia orang kata apa, buat echo dia reject area 100 ni, maka dia akan naik lah. Dia break area 100 ni, maka dia akan naik sampai 161.8. Jadi kemungkinan dia naik lebih tinggi tu adalah, tetapi sukar tapi tak apa, tuan-tuan macam mana pun tuan-tuan kena standby dia reject dan insyaAllah 1.618% akan sampai. Okey, insyaAllah. Okey, baik. So saya akan buat satu lagi yang ada USD juga, Euro USD. Okey. Untuk pair Euro USD, apa yang kita dapat lihat tadi adalah Euro dengan USD ni consolidate kalau kita tengok sebelah-sebelah aja. Kekuatan dia pun tak nampak mana pun kalau kita perasan kan. Kekuatan dia pun tak ada beza sangat pun, sebab tu ada dalam keadaan consolidate. Tetapi USD lebih kuat sedikit berbanding Euro. Tetapi macam mana keadaan pun tuan-tuan kena combine dengan support resistance, tuan-tuan akan tahu, tuan-tuan boleh agak kekuatan mana yang akan pergi lagi nanti, akan jadi lebih kuat. So tuan-tuan kita carilah support resistance kita macam selalu. Okey, nampak kalau tuan-tuan lihat ni, candle ini belum close, tapi kalau dia close di bawah macam ni, bermaksud USD masih lagi kuat. USD lagi kuat daripada Euro. Faham Pastikan candle ini close. Kalau dia close di bawah ini, bermaksud dia akan cari kawasan ini. Dia akan cari sini juga. Sini
Ada level yang kuat-kuat untuk dia retrace saja. Dia punya target dia akan sampai ke sini. Okey. Kalau ada yang kurang faham boleh tengok lah. Alright, so di sini tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh kata, ish, mana sih boleh kata dia macam tu kan? Okay, so reason dia simple, di mana tuan-tuan kita boleh tengok, tuan tariklah Vivo tak apa, tuan tarik je. Reason dia agak simple, nampak dia akan turun sampai area sini lah yang saya kata, area support sini yang logik. Area sini nampak dia kena kapit kan, area-area logik, mana 50% kita ambil yang bagi elok. Nampak? So insyaAllah kalau candle ini close di bawah level ini, maka dengan itu dia akan cari support di sini. So insyaAllah saya boleh bagi satu entry. Kalau tuan-tuan, kalau stop loss pun tak apa tuan-tuan. Kita buat rendah aja. Kita buat kita punya stop loss kecil ya, macam tu. Buat rendah. So TP tuan-tuan boleh pergi sampai sini. Okay. Jadi saya bagi 50% cukup lah sebab no? Cukup. Kita boleh selamat sampai yang trader sebagai confirmkan candle ini kena close dahulu dengan candle merah lebih baik. Takut nanti dia bermain naik turun di sini. Ini kena confirmkan lah candle ni sebenarnya. Ini macam saya yang mana ada duit cukup tu bolehlah tahan. Bolehlah cuba entry kat sini. Jadi siapa yang nak lebih selamat tunggu candle ini close lebih selamat. Sebab saya buat macam ni takut nanti orang kata supaya tak bagi signal pun saya bagilah juga tunggu candle ini close dengan candle bearish. Bunyi jam rajuk pula. Bukan maju supaya nanti orang kata kita tak bagi kan. Maksudnya macam tu tuan-tuan saya buat warna merah ni macam tuan faham lah kena close dengan candle macam tu baru tentu entry dia sangat. Saya dah bagi kan. Close dengan candle merah maka dia boleh turun. Okey, selepas dekat sahabat saya sebenarnya saya buat banyak-banyak lagi orang kata. Dia berkata sifat yang ni pula seorang tak. Selepas dekat sahabat saya untuk pass terusnya insyaAllah. Supaya dah dari situ nampaknya. Mungkin dia mengelamun. Okay tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan boleh tengokkan komen di ruang komen Kalau ada sebarang pair nak kita tengok sama-sama, insyaAllah kita akan sama-sama lihat. Dan kita akan teruskan dengan pair minyak. Pair gold nampak sideways, nampak macam nak turun tapi sideways. Nampak sideways. Malam ni dia banyak kena orang. Dia sebab satu dia tak break mana-mana support, mana-mana resistance tak break lagi kawasan tanah ni. Okay, nampak gaya dia memang boleh naik lagi. Tunggu sekejap. Macam kita tanda dia H1. Lagi berapa minit SFF? 8 minit 8 minit. 8 minit. Kalau ada candle macam ni, insyaAllah boleh buy lah. Sebab ini strong rejection sebenarnya. Strong rejection untuk gold. Saya kata dia pun buy kan. So, tak apa, kita akan tengok minyak. Minyak. So minyak saya tanda kat sini, dia minyak sebenarnya kita kena cakap saya tak buy. Sebab apa saya tak buy? Sebab secara overall tuan-tuan zoom jauh-jauh pun tuan-tuan akan nampak lah dia masih bullish, dan yang terpenting sekali dia break previous high. So ini previous high dan ini sekarang current high. So apa yang kita boleh cari adalah satu peluang untuk dia naik. Okay, kalau dia dah turun, adakah dia turun kat sini? Bagi saya dia ni break kali pertama, kali kedua dia sudah masuk balik, yang ketiga dia naik lah. So yang naik ni saya tunggu juga dia patah, tapi dia tak patah balik. So H4 sebenarnya ni satu solid untuk buy, untuk dia test kawasan resistor yang balik kat atas ni. H1 kalau dia close macam ni, tuan-tuan boleh throw instant buy lah. Sebabkan first dia reject trend line dekat H4 ni dia H1 tuan-tuan boleh juga buka kepada line chart. Tuan-tuan temukan dia punya huruf V yang terbawah ni InsyaAllah lagi banyak bertemu lagi bagus. Macam ni 1, 2, 3 kali temu lagi bagus. Dan ini satu rejection yang cantik. Tuan-tuan boleh buka balik ke candle biasa. Dan ini sebenarnya dah terlepas buy kat risk ni, tapi tak apa. Untuk scalping buy boleh. Tuan-tuan boleh buka M15, tunggu dia kuat candle merah sikit, stokastik tu kan. Carilah peluang buy. Cara peluang buy. InsyaAllah untuk minyak dia akan naik untuk test kawasan resistance. Cuma kita akan cari pullback di time frame lebih kecil lah untuk kita buy. Boleh Sifat? Boleh. Analisa simple yang menggunakan trend line. Kalau rasa tak cukup, tak boleh buat apa lah. Kita buka Magneto. Boleh kita bagi kat sini kebetulan ada setup Magneto sebenarnya. Sebab saya sebut Sifat.
Mantap. Kita cover baik. Mantap. Mantap cuy. So, SOP Magnet Magneto. Pertama kita buka line chat. Kedua standby pada the channel. Identify point mana tuan-tuan nak tanda. Okay, identify point dia. So, ini point terendah. Ini kita nak temukan dalam Magnet Magneto. Dia punya kawasan base. Dan ini point yang tertinggi ya. Kita nak tarik sampai sini lah. Betul ya? SOP dia Sifai. Ya. So, kita balik kepada channel. Temukan ketiga-tiga titik ni. Dan sampai ke kawasan resistant. Dan ini DH1 lah. Untuk minyak. Dan yang terdekat ni kita tandakan baby magneto. Baby magneto kita follow kawasan Atomos layer ni lah. Atomos layer dan kita betulkan balik. Kita panjangkan sebab kita nak tengok price harga nanti macam mana. Dan yang atas ni baby magneto ni kita samakan dengan pusat gravity dia. So H1 ini adalah buy signal kan Sifai nah? Candle buy close saja kat dalam gravity line ni, line tengah ni. Lama terbuka IK nasi lah pula. Tak apa. Okay, kalau dia close dengan body di dalam line line baby magneto ni, candle bullish, next candle instant buy. Dia pesan awal instant buy. Lagi 4 minit kalau dia close ni instant buy. Dan next TP kita kat mana? Dekat sinilah line gravity ni. Ini TP wajib. TP tak wajib adalah TP tak wajib pada. TP tak wajib adalah resistant. Next level adalah resistant. TP kedua teknik magneto ni sebenarnya bagi kita berapa TP lah sebenarnya. Ni TP pertama, TP kedua. Kalau dia mampu break ni, TP 2 ni dia akan pergi TP 3 iaitu di kawasan baby kawasan Atomos layer bahagian atas. Kawasan Atomos layer bahagian atas ni adalah TP yang ketiga kita. Ni TP pertama, TP kedua dan TP ketiga. Ya, harap tuan-tuan faham lah. SOP mana-mana itu memang kita nampak kita lukis garis susah-susah pupap ya. Tapi insyaAllah. Pupap-pupap sebenarnya. Dan apa sebenarnya kita dapat lihat sini. Ni dari segi kawasan kita nak tanda support resistance lah. Supply demand. So ini adalah dia base sebenarnya. Base yang berlaku ni sebenarnya dia sudah break. Kita tengok dia retrace mula. Kita dapat lihat ni kawasan base yang sudah di retrace. Ni dia punya retracement ni. Ini retracement kali kedua dan ini sedang satu reaction yang cantik. Dan next target adalah base. So ini base ni kalau tuan-tuan pasal base ni dia pada sedia drop base drop ni kita jangan tekankan drop base rally lah. Rally dan tuan-tuan panjangkan insya-Allah dia akan sampai lah. Dan baby magneto ni kalau dia close ni memang insya-Allah dia sampai ke dekat gravity lah. Line gravity ni disebabkan ni pernah menjadi kawasan demand. Ini kawasan demand jugalah. Sorry, kawasan supply kat atas ni. Supply ni ada supply, ni ada supply. Ini resistant lah. Ni kawasan supply yang ada masih buat kali pertama test. InsyaAllah dia akan sampai. Untuk minyak, elok bila kita cari setup buy sebab ini satu rejection di kawasan base ya. Base yang sebelum ni panjang-panjang ni lah. Di satu base juga. Di H1. Kita boleh tarik panjang. Ini base dia. Betul tak panjang. Nampak dia bertembung set je. Kita dia naik balik. Okay. Tak apa. Ni dah terlepas. Ini retracement di base. Seterusnya dia akan cari kawasan resistant atau dia buat new high lah. Dua SOP yang kita boleh cari. Okay, ada peminat minyak kau dalam ni. Kalau ada peminat minyak boleh tinggalkan di ruangan komen. Sebab minyak ni antara pair yang senang juga untuk trade dan senang juga untuk MC lah kalau tersalah hold. Tersalah baca boleh senang hold. Okay, untuk UJ H1 tak ada setup lagi. Setup buy. Tapi apa yang berlaku di setup buy sini adalah kita tunggu dia pullback balik untuk di tempat yang breakout. So ini adalah kawasan resistance. Kawasan resistance sebelum ni. Dan apa yang kita perlu tunggu price untuk pullback. InsyaAllah pullback dia akan menjadi satu setup yang cantik ya. Dia akan jadi masuk dalam ni dan seterusnya dia akan buat higher high disebabkan ini satu breakout yang solid di H1. Dan kalau tuan-tuan nak tahu kenapa sini ada rejection, di sini ada satu point yang dinamakan double top. Pernah berlaku kawasan resistant. Okey, ini adalah rejection di resistant. Sebelum ni di H4. Ini adalah point yang sesuai lah untuk dia patah balik. Jadi
sama ada nak patah balik atau bounce balik. Ini merupakan sebab ni dia double top jugalah kalau dia buat candle sell kat sini. Di H4 lagi pukul 11 dah pukul 2 pagi nanti ada candle sell kat sini. Dia akan jadi sell. Maksudnya ini first point dia akan test instant sell lah kalau tuan-tuan dapat candle sell kat atas ni, pucuk ni. Okay, dan sekarang instant sell kat sini, tuan-tuan TP saja dekat sini, kat area sini. Dan di sini untuk kita buy, kita sebenarnya kena tengok rejection pula di area sini sebenarnya. Kita tak boleh instant buy. Macam ni kita nampak dia buat solid kenaikan. Tapi kat sini kita kata, okay, ni dia buat previous high ni. Dia akan naik lagi ni, tuan-tuan. Jangan terpedaya dengan sebatang candle yang dia nak test balik kawasan resistor ni untuk naik. Kadang-kadang apa yang dia buat adalah dia turun balik ke kawasan Fibo. InsyaAllah kat sini kita boleh tarik Fibo lah. Previous wave ya. Sorry. Betul lah. Okay, previous wave. Salah tekan. Saya suka shadow ke shadow. Ni yang untuk Fibo. Okay, kalau tuan-tuan tengok dia tarik ke kawasan Fibo lah. Ni dia reject 78%. Dia masuk balik ke 61.8 dan dia masuk balik lah. Dan sekarang ni dia test 100%. Jadi ada sebenarnya untuk Fibo ni sebenarnya dia, kalau tuan-tuan perasan, untuk currency ni dia memang dia akan buat high. Ini memang dia akan buat high, cuma dia retracement tu dia sampai mana kita tak pasti. Jadi kalau tuan-tuan boleh support sampai tempat point dia boleh reverse tu okey lah. Maksudnya kalau kosong tu tak kat loss. Untuk setup double top sebenarnya ini satu rejection yang kita kena tunggu di time frame lebih besar. Dan untuk rejection first dia akan sampai ke sini. Sebab ini double top ada strong signal untuk dia sell. Cuma kita kena tunggu sikit apa yang akan berlaku nanti. Boleh faham? Cantik sebab cantik. Cantik So time frame lebih kecil apa yang berlaku. Okay, untuk time frame lebih kecil sebenarnya di M15 tuan-tuan dapat lihat ini Morningstar. Untuk scalping sell boleh. Kita target berapa pip 20 pip, 30 pip insyaAllah sampai. Instant setup lah. Stop loss dalam 20 pip, TP kita dalam 20 pip, 30 pip. Go back macam tu. Sebab apa sini pernah jadi kawasan base. Kadang-kadang dia patah balik kat area sini lah. Jadi kita ambil TP kita dekat sebelum sampai kat sini lagi. Sebelum sampai dekat kawasan base. Sebab ini yang berlaku sekarang ni sebab kita risau tak sampai. Sebab ini satu impulsive buy. Impulsive buy kadang-kadang dia buat flat. Jadi tuan-tuan dan sebabnya kita sell kat sini alasannya rejection di area-area H4 punya resistance. Alright. Dan ini base terusnya kita jangka boleh sampai. Tapi kita target tak sampai base tu apa. Sikit-sikit cukup. Kadang-kadang spread tu dia main peranan juga. Spread. Kalau spread besar tak boleh buat apa lah. Kalau tuan-tuan trade guna broker yang spread besar memang dia tak akan sampai. Dia tengok gaya macam chart dia akan sampai tapi sebenarnya spread tu dia tak sampai sebab scalping. Jadi dah profit dia bit lock lah, lock BE. InsyaAllah boleh okay, pukul 11 kita tengok balik Euro USD apa setup yang kita nampak. Sebelah. Nampak. Dia buat kenaikan semula lepas terjun teruk lepas tu dia buat kenaikan. Adakah ini satu fake out? Okay. Kita bagi signal sell limit macam C5S juga. Tak apa, kita biar. Bagi saya ini satu signal yang untuk kita sell kita feel lebih kecil. Dia break kawasan support. Cuma macam kita cakap tadi, dia nak pull back tu sampai mana kita tak pasti. Ini kita biar saja. Untuk di H1 sebenarnya dia satu buy ni antara buy signal juga C5S no? Nampak macam tu. Dapat buy signal lah. Jadi sell limit ni kalau profit ni tuan-tuan close dengan terus close lah. Ini bagi saya ini saya kena pimba ni. H1 risau juga nak bagi dia, nak kata dia nak turun lagi walaupun di H4 dia bagi engulfing kadang-kadang engulfing ni dia tak boleh pakai ke macam ni engulfing engulfing ni sini tak boleh pakai, ini pun engulfing tapi tak, dia naik kejap. Okay, kadang-kadang setup engulfing ni tak boleh jadilah, kita dah cakap tu je lah. Macam ni engulfing buy tapi tak jadi dia turun. Jadi kalau tuan dapat
Di H1 ni sebenarnya saya tengok macam gaya dia nak naik sikit lagi pada sebab rejection dan kena H1 dia jadi pimbar. Di gold, okay, gold kita boleh kata tadi standby sebab ni rejection. Standby. Tak apa, kita masuk harga tengah jalan tu lah. Stop loss minus 1 pip. Tuan boleh ada rasa apa? Boleh TP, boleh handle stop loss kat situ, tuan entry. Lambat pula training view malam ni. Saja buat perangai. Ramai yang pakai. TP kita di 18.50 kalau boleh hold. Tengok. Macam tu lah lebih kurang. Di bawah shadow pimbar tu. Okay, C5 saya akan pass ke C5 pula. Alright, boleh sebentar. Itulah signal yang kita nampak yang kita share pada malam ni. Yang tak seberapa. Orang kata, orang gaduh kata tak seberapa. Okey, sebenarnya saya akan share screen InsyaAllah. InsyaAllah boleh share. Okey, sebab kita dah pukul 11 kita tengok apa dia yang ada. Baik, okey tuan-tuan, nampak ini kena tunggu candle close macam saya kata tadi. Kalau candle tak close macam ni dia keadaan close dia. Close dengan biru ni, tuan-tuan kena hati-hati sebab ekor panjang dia akan bermain di sini juga. Okey, tak apa, kalau kena stop loss lah. Okey. So tak ada masalah dalam proses. Tetapi saya masih istiqamah. sampai 50% dia akan turun lagi. Okey, tak ada masalah. Ini masalah dia kami set sekejap tu benda biasa. Okey. Istiqamah harus penting. Siapa yang betul. Siapa yang orang kata apa tadi yang ni trader tunggu dia close di bawah nanti buat panas tu kan. Okey, kalau yang mana yang dah lama-lama tu dia confident dia tinggal. Banyak tahu ya. Alright, so satu lagi kita bagi signal tadi euro kan saya tunjuk tadi apa jadi AUD USD. Okey, out. Alright, dia nampak gaya nampak macam ni. Okey, so tuan-tuan boleh kata apa standby lah insya-Allah buy dia akan sampai ke 161% lah insya-Allah. Okey, so out dengan iut out dengan iut kita sebut out dengan iut jadi kita akan tengok GU lah. Kita tak bagi GU kan? GU belum lagi sifat Alright, okay. So, GU GU tuan-tuan. Bila tang GU okay, so kita lihat dekat sini di mana keadaan ini kalau tuan-tuan draw macam ini, tuan-tuan akan nampak satu keadaan sideways yang sedang berlaku di antara GU GBP USD. Okay. So GUD. Alright. So Qala sughra kubra semua dah itu. Okay. Jadi tuan-tuan bila dekat keadaan macam ni tuan-tuan, sama jugalah cara dia. Sama aja tuan-tuan state dengan cara tuan-tuan tengok macam mana. Okay, cara saya macam tu juga saya akan cari resistance yang akan dia capai kalau kata dia boleh sampai ke satu level. Mana resisten yang belum lagi dia sentuh. Okey, resisten yang valid, yang kuat. Jadi 1, 2. Jadi resisten ini pada saya kurang kuat lah. Kurang menyeluruh sebab dia belum 2 kali takuk. Jadi resisten ini saya buang sebab resisten ini kurang valid. Jadi resisten yang lebih valid adalah di situ. Dan di sini juga kurang. Ini adalah resisten yang valid. Dan di sini, area di sini mungkin dia akan buat turun, retrace dan sebagainya. Cara yang paling valid. Alright, ini adalah yang valid. Okay. So ini pun valid tapi tidak kurang kuat lah. Dan di sini adalah resisten yang hampir dah valid. Tak payah banyak-banyak, cukup sampai situ. 2 bawah, 2 di atas. Okay. So untuk kita nak dapatkan idea. Alright, so tukar balik kepada lilin. Bila keadaan jadi macam ni, apa permainan dia? Apa keadaan dia, tuan-tuan perlu tahu. Okay. So tuan-tuan boleh combine macam selalu saya combinekan. Okay. Saya combinekan dengan Fibo. Kita combine juga dengan Fibo. Kalau selalu Fibo, kita combine dengan Fibo. Okay. So as long as dia belum break level 100, kita tak boleh nak kata dia akan pergi ke atas. Okay. Okay. So susah lah sebab apa? Sebab sini pun dia masih level 0.8% pun dia tak mampu nak break lagi. Candle ini besar So tunggu candle ini dulu. InsyaAllah kalau candle ini cantik, dia akan sampai ke 100%.
Dia akan sampai ke 100%. Okay. So bila keadaan macam ni, apa yang tuan-tuan boleh jangkaukan? Nampak? Dia sudah reject dekat area saya katakan tadi, resisten yang betul-betul kuat. Okay. Di sini ada satu lagi resisten yang mungkin dia akan test dan kemungkinan ada di bawah ini lagi. Di sini area 23.6% ni juga kuat. Okay. Yang mungkin dia akan sampai. Tetapi bila keadaan macam ni kita lihat ni tuan-tuan. Bila kita lihat keadaan yang macam ni, apa yang tuan-tuan boleh jangkaukan adalah di mana kita boleh nampak dia akan membuat satu kenaikan. Sebab apa? Beberapa faktor yang saya ambil kira daripada sini, tuan-tuan boleh lihat trend line di sini . Bila kita plotkan trend line, kita boleh plotkan trend line. Alright, saya akan buat warna green. Okey, nampak? Dia dah break trend line dan dia patah balik, dia retest balik. Dia sudah retest di area high volume area. Ini adalah area high volume area. Okey. Dia sudah patah balik dan dia naik. Dia nak main-main dengan kita. Nak main-main dengan kita sebenarnya. Jadi kemungkinan keadaan untuk dia nak sampai keadaan untuk dia nak sampai ke level ini adalah sangat-sangat tinggi. Jadi di sini current price dia di mana? So di sini kan tuan-tuan. Okey, tak apa, tunggu candle close. Apa yang baru yang baru dalam trading ni, tunggu candle close. Yang mana yang sudah agak lama, kita boleh letak stop loss dekat sini. Tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan dekat area. Kita kecilkan lagi, kita cari area resistance yang kuat. Lain daripada sini adalah di sini. Jadi convert balik kepada candle dan tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan di sini. Okey. Ini saya buat warna biar balik. Ini adalah resistance yang mungkin dia akan capai. Dan di sini tuan-tuan kena pastikan di bawah betul-betul 61.8%. Alright, macam tu tak apa. Kalau kena. So trading macam tu lah, tuan-tuan kena ambil risiko Alright, so di sini ada continue area, nampak continue pattern. Candle kapit kalau close dengan keadaan candle kapit dan next candle muncul di atas, mana kata dia break level 78.6%, maka dia akan sampai ke level 100%, tuan-tuan buat BE lah. Dan insyaAllah apabila dia break ke level ini, maka dia akan cuba cari level di atas ini. So kita ambil yang paling selamat adalah di sini. Okay. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Sebab apa saya kata macam tu? Kalau tuan-tuan lihat di sini, kita ada satu candle dominan bullish dominan, dan candle ini kalau dia close melebihi bullish dominan, sekarang punya candle melebihi bullish dominan, bermaksud dia akan cuba sampai ke level 100 inilah tuan-tuan. Okay, itu rasional yang saya beritahu. Sebab apa? Dia akan naik. Tapi kena tunggu dia close dululah. Okay, ini setup siapa yang ada tak nak rugi setup, siapa yang ada money management yang kuat, siapa yang dah biasa trade. Okay. Alright, so saya bagi lagi satu lah sebelum kita tutup supaya Betul. Saya bagi UK sebenarnya tak buat lagi kan? Belum lagi Sifat. Alright, okay, so UK pun buat malam ni tuan-tuan, kita tak nak kata apa tuan-tuan, sebab banyak benda sideways tuan-tuan. Malam ni memang sideways. So banyak yang sideways, okay. Jadi bila keadaan sideways ni tuan-tuan, kita tak boleh nak mengagak apa-apa. Bila macam ni kan, tuan-tuan boleh terus draw pun tak apa. Ya Habibi. Bila keadaan macam ni kan. Betul, Okay, Habibi. tuan-tuan draw. Fibo, nampak? Dia bermain dalam 178. Sideways lah, benda ni sideways. Dia nak test 100, dia turun balik. Okay, bermaksud benda ni sideways. Sideways ni kita tak boleh nak jangka. Apa yang tuan-tuan boleh expect adalah tuan-tuan lihat dia punya support resistance dia. Tuan-tuan lihat ni, ini sangat kuat tuan-tuan. Dia punya area support dia memang kuat, dan kebarangkalian untuk dia nak terjun ke bawah ni, sebab support yang paling hampir dengan dia adalah ini lah, paling valid 38% adalah sangat susah sangat susah. Dia tidak mustahil tetapi sangat susah sebab sangat kuat dia punya area support di sini. Bermaksud untuk dia nak bounce balik ke atas adalah sangat mudah lah berbanding dia nak break di bawah. Saya harap tuan-tuan faham istilah saya yang pelik ni. Nampak okay, so area sini lah. So patutlah kita jadi tak sama. Okay. So bermaksud area dia nak sampai sini tu lebih mudah dia nak naik daripada turun. Lebih mudah naik pada turun. Jadi kalau siapa yang nak entry, saya boleh bagi entry kat tuan-tuan. Mana kalau payah ke sini, saya boleh bagi entry. Tuan-tuan boleh buy kan dia sampai sini insya-Allah. Sebab apa? Dia nak break bawah sangat susah, dan tuan-tuan boleh letak. Kalau tuan-tuan tak nak letak stop loss sampai 50% pun tak apa. Tak apa risiko. Kurangkanlah, ambil bawah ni, paling bawah kena ekor dia. Dah letak kat situ tak apa. Kalau kena dia ratio dia sangat cantik tuan-tuan. Sangat-sangat cantik, okey. Jadi ini yang saya boleh bagi sebab disebabkan support dia yang sangat terlampau kuat.
maka keadaan dia nak turun ni badan saya sangat-sangat susah. Sangat susah kalau tuan-tuan pasal kenapa dia bermain di area sideway ini, di mana di sini ada satu candle carpet, di mana candle carpet ini sangat kuat body dia. Saya tandakan kepada tuan-tuan. Sangat kuat bermaksud sebab tu dia bermain di sini. Ini area high volume area. Okay, high volume area. So insyaAllah apa yang saya boleh predict adalah dia akan naik. Untuk test sekali lagi. Kalau tak boleh naik sampai situ pun tuan-tuan buy kat sini kan. Tuan-tuan buat BA dekat sini 38.6 sen. Sikit pun tak apa lah. Jadilah sikit pun nampak. Sikit jadilah tak hari pun boleh. Okay. So BA tuan-tuan letak dekat situ. Baik, itu sajalah saya rasa yang boleh saya bagi untuk malam yang indah ini, malam Jumaat yang penuh berkat ini. Ya, malam ni malam berkat supaya tengok dinding ya. Silikon. Silikon. Jadi kita harap tuan-tuan boleh jaga money management. Kalau malam ni kalau dia katakan setup kita bagi ni kena stop loss, tuan-tuan boleh cover balik dengan buat trading semula lah. Kalau cara setup lain lah. Kalau kita kena stop loss, itu stop loss memang satu perkara biasa dalam trading. Semua tuan-tuan jangan letak semua kita punya semua duit kita dalam satu trade. Itu kita nak elakkan. Jaga money management, itu yang kita tekankan pada malam ni. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu depan, yang mana kita akan mulai minggu ni dan seterusnya kita akan buat analisa pasaran ya, pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang soalan boleh tinggalkan di ruang komen. Kalau mau main sikit pun meriah CFF. Jadi kita sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan lah, insyaAllah. Betul. Yang baik daripada Allah SWT, segala kelemahan dan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.